Orang kuat Mahathir nafi. Orang kuat nafi Mahathir di sebalik langkah Dubai. Bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad tidak terbabit dengan langkah Dubai yang tidak wujud, kata orang kuatnya Khairuddin Abu Hassan. Pengurusi mobilisasi Sekretariat Proklamasi Orang Melayu itu berkata pihaknya tidak tahu menahu mengenai langkah Dubai yang didakwa dicipta oleh Presiden UMNO Ahmad Zahid. Sesungguhnya kami tidak tahu menahu tentang langkah Dubai yang pada hakikatnya tidak pernah wujud, tetapi diciptakan agenda politik Presiden UMNO. Bagaimana nak tuduh kononnya Tun M terlibat dengan langkah Dubai di mana perkara tersebut tidak pernah wujud? Langkah Dubai adalah satu imajinasi liar berbentuk ilusi tanpa asas kebenaran. Ini semua cerita dongeng yang direka untuk memulihkan kekuatan kedudukan Presiden UMNO semata-mata. Baik. Saya nak cerita bahawa langkah Dubai itu bukan dibuat oleh Zahid Hamidi. Zahid Hamidi ni salah seorang yang menyambung cerita je. Zahid Hamidi ni hanyalah salah seorang yang sambung cerita langkah Dubai ni. Dia sambung cerita je, macam orang lain juga. Yang mula-mula buat cerita sebelum langkah Dubai adalah Papa Gomo dan Papu Kari and the gang lah. Saya ingat lagi ada satu live tu dia kata Alhamdulillah, dan dia sebut, Papa Gomo sebut dalam live dia, saya baru berjumpa Tun Mahathir lah, dan dia mengatakan insya-Allah kita ada 120 ahli parlimen yang akan menyokong kita. Esok atau lusa kerajaan akan tukar, dia kata. Okey? Pada dalam live ni, dan ada rakaman. Dan benda tu tersebar, boleh cari dekat TikTok, tu orang akan jumpa. Bahawa dia kata Tun Mahathir bagi tahu dia ada 120 ahli parlimen sudah pun menyatakan sokongan untuk membentuk kerajaan. Jadi kita dah boleh tukar kerajaan selepas ini. Ini dakwaan Papa Gomo dan Papu Kari di dalam live beliau. Baik, saya kata lepas kejadian itu, saya kata tak berlaku. Peristiwa itu tidak berlaku, takkan berlaku. Sebab saya tahu numbers tidak ada. Sama ada benar atau tidak Tun cakap dengan Papa Gomo, wallahu alam. Itu Papa Gomo kena jawab sendiri. Itu Papa Gomo lah kena jawab pada Tun. Betul ke? Jangan kata saya menuduh pula. Kita dengar Papa Gomo yang cakap. Kalau bohong Papa Gomo, bohong lah. Nak buat macam mana? Tapi saya kata cerita tu bohong. Kenapa saya kata cerita tu bohong? Sebenarnya dia yang Papa Gomo salah faham apa yang Tun cakap. Ataupun orang Tun cakap. Mungkin dia tak jumpa pun Tun. Saya berpendapat sebenarnya Papa Gomo tak jumpa Tun pun. Saya berpendapat sebenarnya yang cakap benda tu bukan Tun, tetapi orang yang dekat dengan Tun. Siapa-siapa saya tak tahulah. Orang tu cakap sebagaimana yang dicakapkan. Now, isu dia, saya kata dia tak berlaku. Kenapa? Saya sebut tentang bangunan Ilham yang telah disita oleh SPRM. Okey, bangunan Ilham yang disita oleh SPRM. So bila bangunan tersebut disita oleh SPRM, dana itu freeze, dan benda ni diulas oleh beberapa media. Dana tersebut freeze, bukan setakat bangunan. Bila bawah AMLA ni tuan-tuan, seluruh aset akan kena freeze. So benda tu tak boleh nak bergerak, tak boleh jalan. Plan itu tak boleh jalan. Now, disebabkan plan itu tak boleh jalan, saya dedahkan selepas itu bahawa ada 750 juta akan transit, akan berlaku perpindahan untuk nak memastikan bahawa, sebab ialah harta ismet di dalam negara itu sudah dibekukan. So kena bawa harta ismet daripada luar negara. Saya bukan tuduh itu bukan harta daim. Saya bukan tuduh itu harta daim. Silap. Saya bukan tuduh itu harta daim. Ada 2-3 surat khabar tulis Iswardi kata itu harta daim di luar negara. Saya tak kata itu harta daim. Saya kata bahawa since dalam negara tak boleh bergerak, kena bawa dana daripada luar negara. Siapa bawa? Bagaimana dia bawa? Saya bagi hint saja. Tetapi disebabkan AMLA ini, dia trigger tak boleh bawa. Dan sepatutnya Dubai itu bukan langkah Dubai. Sebab itu saya kata, siapa-siapa Jecom ke, orang UMNO ke, siapa ke yang cerita pasal langkah ni, dia tak ada langkah pun. Betul lah, imajinasi liar je. Dia bukan langkah, tuan-tuan. Dia langkau. Orang tak faham benda tu.
Okay, orang tak faham benda tu. Kita baca kenyataan ini. Saya tertarik. PN dekat Negeri Sembilan ni menariknya. Negeri Sembilan, Selangor lah. Negeri Sembilan, Selangor, Melaka, Johor. 4 negeri selatan ni, 5 negeri selatan ni, kita kata tengah dan selatan ni, PN menghadapi masalah untuk hidup. Perikatan Nasional memang ada problem untuk hidup, tuan-tuan. So, ini adalah keluhan Perikatan Nasional PAS. PAS Negeri Sembilan, Ahmad Faizal tak ambil tahu keadaan PN. Seorang pemimpin kanan PN Negeri Sembilan dilaporkan merasa kecewa dengan pengurusan parti di situ, khususnya setelah pilihan raya negeri berakhir pada tahun lalu. Selain tidak mendapat peruntukan daripada kerajaan negeri, PAS Negeri Sembilan juga mendakwa pengurusi PN negeri itu Ahmad Faizal Azumu tidak mengambil tahu akan hal-hal parti. Dalam nada yang keberatan, Pesuruhjaya PAS Negeri Sembilan Rafi'i Mustafa dilaporkan dia terpaksa mendedahkan mengenai keadaan PN kerana pelbagai masalah yang dihadapi oleh mereka. Namun, saya terpaksa berterus terang. Sejak PRN lalu, memang beliau tidak lagi ambil tahu keadaan PN di negeri ini. Kami sudah menang 5 kerusi, oleh itu perlu dibuat kerja dan usaha penyelarasan terutama bagi membantu kesemua adun kita ini, katanya. Ahmad Faizal merupakan orang nombor 2 dalam bersatu setelah Presiden Muhyiddin Yassin. Dia dilantik sebagai pengurusi PN di Negeri Sembilan bagi menggantikan Edin Shazali Sith yang digugurkan pada 2 Jun. Untuk rekod, ini bukan kali pertama PAS merungut mengenai kepimpinan Ahmad Faizal. Hanya kira-kira 5 bulan setelah dilantik, PAS Negeri Sembilan dilaporkan media sebagai berkata mereka melihat Faizal seolah tidak berminat untuk melaksanakan tugas tersebut. Sebagai reaksi, Ahmad Faizal berkata dia bercadang untuk merujuk isu berkenaan kepada Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu dan berpendapat tidak ada masalah jika jawatan tersebut disandang anak Negeri Sembilan. Dia konflik ini berlaku, tuan-tuan. Bila PN Negeri Sembilan tak puas hati, terutama PAS lah, kenapa lantik Faizal Azumu sebagai pengurusi PN padahal dia orang Perak? Ini PN Negeri Sembilan. Pada waktu itu konflik berlaku, tarik tali berat keras berlaku di antara Bersatu dan juga PAS. Siapa yang bakal jadi ini sebelum PRN Negeri Sembilan siapa yang bakal jadi ketua pengurusi kepada PN? Kenapa? Siapa yang pengurusi kepada PN, dia berhak menentukan siapa bakal menteri besar. Jadi pada waktu itu Bersatu confident bahawa PN boleh menguasai Negeri Sembilan. Maka dia letakkan Faizal Azumu ni walaupun dia tak bertanding sebagai pengurusi PN Negeri Sembilan. Unbeknownst to them, tak diketahui oleh mereka bahawa dalam keadaan tersebut dia tak boleh menang. So bila dia tak boleh menang, akhirnya PAS merungut kerana Faizal dikatakan tidak berminat dalam menguruskan PN di Negeri Sembilan. Okay. Habis kat situ, tuan-tuan. Saya rasa PN Negeri Sembilan ni pun, Bersatu ni pun bakal berkubur jugalah. Okay. Kita kembali ke langkah Dubai. Cerita langkah Dubai ni. Dan saya nak cerita, benarkah ada orang PN yang akan bagi sokongan lagi kepada PMX? Kalau dia, siapa? Kalau tidak, kenapa? Dan perjuangan kami mudah, tuan-tuan. Perjuangan kami di Sarawak ini mudah saja. Macam saya kata, kami melihat bahawa Sarawak boleh jadi sebuah negara yang sangat dan lebih baik daripada sepatutnya. Saya tak nak berkempen panjang-panjang dalam isu ni sebab kita belum lawan lagi. Tapi ada orang mesej saya tadi, Suhadi, kenapa kau nak pergi bela sangat Parti Malaya tu? Kita patut merdekakan Sarawak daripada Malaya ni, dia kata. Saya kata, kalau kita merdekakan Sarawak daripada Malaya, kau rasa siapa yang berkuasa? Orang yang sama je. Masalah kita sebenarnya bukan orang Malaya. Bukan Semenanjung di sana tu. Masalah kita adalah orang kita sendiri. Pentadbiran kita sendiri. Kreativiti dalam pentadbiran kita sendiri. Tahun lepas, Abang Joe mengumumkan hasil mahsul pendapatan GDP bagi Sarawak 11 bilion 2 tahun lepas. Tahun ini, 2023, tahun lepas lah, 2023. Pendapatan Sarawak 13 bilion, tuan-tuan. 13 bilion pendapatan Sarawak. Soalan saya, 13 bilion pendapatan. Rakyat sekarang ini, kami di on the ground, kami merasakan kenapa harga barang masih tidak turun. Kenapa harga barang masih mahal di Sarawak? Bukan setakat masih mahal, makin mahal.
pada zaman Semenanjung implement subsidi kepada beras tempatan, harga beras tempatan Sarawak masa itu masih mahal, tuan-tuan. Tak ikut tempatan. Saya kata jawapannya mudah. Pertama, monopoli kepada pengeluar di Sarawak itu dimonopolikan oleh orang Sarawak lah. Kedua, saya rasa ada di kalangan undang-undang yang mana tak boleh dipakai di Sarawak. Saya bagi contoh dahulu kan, undang-undang perumahan. Sarawak tak sign undang-undang perumahan, menyebabkan apa saja rumah terbengkalai kat Sarawak tak boleh melalui tribunal pusat, kena melalui tribunal negeri. Adik saya, dia rumah dia antara yang terbengkalai lah pada masa tu. Dia kata, bang minta tolong. Saya tanya menteri masa tu, timbalan menteri. Menteri kata minta maaf, tak boleh buat apa. Sarawak tak sign. Saya kata, oh yo, ya. So, kenapa? Apa? Yelah, betul ke harga barang kat Sarawak ni mahal? Baik, kita tengoklah.